Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnianya. Semoga dengan sikap bersyukur kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terus menganugerahkan kepada kita semua afiah dan kesihatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selamat datang saya ucapkan kepada para penonton yang saya kasihi, para penonton Salam SGTV, dan pada rancangan kita pada hari ini yang bernama Tanyalah Pakar. Baiklah, saya Ustaz Syazwan Elrani selaku moderator pada program Tanyalah Pakar. Alhamdulillah. Baiklah, pada program ini kami akan bersama beberapa pakar kami dan kami bersama dua ahli panel yang sangat terhormat yang berbahagia, Ustaz Tarmizi Wahid dan juga Dr. Nur Hidayati. Mereka berdua adalah anggota Muslim Task Force menangani COVID-19. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada kedua ahli panel kami. Apa khabar Ustaz Tarmizi dan juga Dr. Nur Hidayati? Terima kasih. Khabar Ustaz, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, jadi pada hari ini program kita adalah program yang istimewa kerana ia dibawakan melalui Zoom, alhamdulillah. Dan kami semua berada di dalam rumah-rumah masing-masing, mudah-mudahan dalam keadaan yang selamat dan sihat, insya-Allah. Baiklah, pada program Tanyalah Pakar, seperti mana yang kami maklum, pada keesokan hari, insya-Allah, pemutus rangkaian jangkitan COVID-19 akan berakhir. Jadi mungkin ada beberapa anggota masyarakat kita yang akan menanyakan beberapa soalan-soalan, soalan-soalan penting. Misalnya, bolehkah saya kunjung-mengunjung ataupun kadak hari raya kunjung-mengunjung rumah ibu bapa saya, datuk nenek saya. Dan juga mungkin ada yang akan bertanya soalan agama, mungkin seperti kalau saya tak jumpa ibu ayah saya, adakah saya tergolong dengan golongan orang-orang yang derhaka dengan ayah dan ibu. Jadi insya-Allah pada program ini sebenarnya program santai, dia merupakan program forum, dan insya-Allah kita akan borak-borak, tetapi mudah-mudahan adalah manfaatnya buat semua, insya-Allah. Jadi baiklah, kalau kedua ahli panel kami sudah bersedia, kita boleh mulakan. Ya, boleh, silakan. Tarmizi, okey. Dr. Hidayati, boleh kami mulakan? Okey, baiklah, saya ingin ajukan soalan pertama kepada ahli panel kita, Dr. Nur Hidayati. Jadi, Doktor, mungkin ada beberapa orang dalam masyarakat kita yang bertanya, kenapa saya tak boleh ramai-ramai melawat ibu bapa dan datuk nenek? Mereka kan sihat. Terima kasih kerana soalan ini. Kita memang boleh melawati ibu bapa kita atau nenek, datuk nenek kita. Tetapi janganlah beramai-ramai. Setiap kali kita melawat mereka, kita dibenarkan hanya 2 orang saja untuk melawat dari sebuah keluarga yang tidak duduk sebumbung pada satu hari. Kalau kita ramai anak, kalau mereka misalnya mempunyai ramai anak, ramai cucu, setiap hari mereka hanya boleh dilawati 2 orang sahaja. Jadi kita kena bergilir-gilir kalau misalnya mereka ada anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Setiapnya ada 2 cucu, 2 cucu, 2 cucu, 2 cucu. Setiap hari kita tidak boleh kata pagi 2, petang 2, malam 2. Walau berapa banyak anak, berapa banyak cucu pun yang mereka ada, kita hanya boleh melawat 2 orang. Mereka hanya boleh dilawati 2 orang sahaja setiap hari. Jadi kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin kita kena buat jadual, take turn, sama ada ballot ataupun buat schedule supaya kita tahu hari apa kita boleh melawati ibu bapa atau datuk nenek, supaya tak semua datang atau 10 datang pada hari yang sama. Jadi mungkin yang lain boleh zoom sekali doktor Mungkin yang lain boleh zoom lah, zoom sekali. Yang lain. Ya. Macam rombongan zoom gitu baiklah, jadi okey, jadi saya faham kita harus utamakan keselamatan
ibu bapa kita atas keinginan kita sendiri untuk melawat mereka doktor. Ya. Okay, baik. Terima kasih doktor atas pencerahan. Terima kasih Dr. Nur Hidayati. InsyaAllah kita akan berpindah dan menanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Wahid. Baiklah Ustaz, saya ada satu soalan ni. Mungkin ada orang yang berpendapat, kalau saya tak melawat dan bermaaf-maafan dalam bulan Syawal, bukankah itu satu dosa, Ustaz Tarmizi? Okay. Ustaz Syazwan dah melawat ke belum? Saya dah pakai baju raya Ustaz Tarmizi, tapi belum melawat lagi. Okay. So, satu soalan yang baik kerana mungkin ini yang difikirkan oleh setiap individu kerana ia sudah menjadi satu tradisi. Kita umat Islam di Singapura secara khususnya di pagi raya selalu kita akan berkunjung ke rumah ibu dan ayah kita, rumah datuk nenek kita. Adakah ini membuat kita seorang anak yang derhaka, anak yang tidak menghormati kedua orang tua kita kerana kita tidak menziarahi rumah mereka? Saya nak jawab dengan dua angle, dua aspek. Satu, pertama sekali adalah untuk menjawab soalan ini, kita harus memahami kalau sebelum waktu COVID-19, cara untuk kita menunjukkan kasih sayang adalah untuk menziarahi mereka. Tetapi setelah COVID-19, sebenarnya cara untuk menunjukkan kasih sayang adalah untuk tidak menziarahi mereka. Kerana apabila kita menziarahi mereka, sudah tentu kita akan meletakkan diri mereka dan juga kesihatan mereka di dalam keadaan yang penuh berisiko. Jadi perkara yang lebih tepat untuk kita lakukan adalah untuk tidak menziarahi mereka secara fizikal. Jadi aspek yang kedua saya nak jawabnya adalah untuk memberikan satu jalan alternatif. Ya. Sebagai contoh tadi sudah pun awak sebutkan dengan Dr. Nur Hidayati, iaitu untuk bergilir-gilir setiap hari 2 orang, itu satu pilihan. Ada orang cakap lah, Ustaz, family saya besar, kalau setiap hari 2 orang, lepas Hari Raya Haji pun belum habis, ramai sangat orang yang nak ziarah. Tetapi kita juga ada pilihan lain, iaitu seperti mana kita menggunakan wadah Zoom pada hari ini, itu juga merupakan salah satu cara. Jadi sebenarnya kita ni mungkin terlalu, dan saya faham lah, kita ni terlalu nostalgic, maknanya kita sentimental, kita nak physical meeting, kita nak berjumpa, berhadapan semuka dengan kedua ibu bapa kita, cium tangan mereka, peluk mereka. Of course, saya memahami sangat mereka yang inginkan ini. Tapi kita harus juga maklum, sekali lagi saya tekankan, kalau kita benar-benar menyayangi mereka dan inginkan yang terbaik untuk mereka, sudah tentu kita tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan menjaga, mengawas keselamatan semua pihak, khususnya kedua ibu bapa kita yang lebih lagi mereka ini lebih berisiko kerana umur mereka. Jadi sebenarnya sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab, kita bukan tergolong daripada orang yang derhaka dengan orang tua kita, Ustaz Mizi, kalau kita tak berjumpa mereka atau melawat dengan serta-merta. Bila CB ni telah diangkat, kita ramai-ramai kunjung, mungkin kita boleh bersepakat untuk bergilir, saya ambil hari ini, awak ambil besok, mungkin gitu boleh Ustaz Mizi. Betul. Dan mungkin ayah ibu kita boleh memahami keadaan sekarang ni, Ustaz Mizi. Ya, jadi saya juga mengharap mudah-mudahan kalaulah ada ayah dan ibu yang sedang menonton, harap anda lebih memahami keadaan ini. Sebab anak-anak anda tidak menziarahi anda bukan kerana mereka tidak menyayangi anda atau mereka tidak menghormati anda, tetapi sebenarnya mereka ingin yang terbaik. Jadi ucapan saya ini pun saya ingin sampaikanlah kepada golongan warga emas di Singapura yang ada anak-anak, yang ada cucu-cucu, yang memang pilulah rasanya sedih. Pagi Syawal waktu itu mungkin tidak ada yang menziarahi, sedangkan selalu itulah satu-satunya hari di mana semua anak-anak, cucu-cucu semua berkumpul, riuh rumah tu, tapi kali ini sunyi. Tapi kita semua melakukan ini demi kebaikan, dan ini juga antara sikapnya seorang Muslim yang baik untuk melakukan perkara yang bertanggungjawab lah, insyaAllah. Baiklah. Terima kasih Ustaz Mizi Wahid. Jadi betul lah Ustaz Mizi, dari jauh ku pohon ampun dan maaf Ustaz. Betul, insyaAllah. melalui Zoom. Boleh tambah lirik lagu tu.
Baiklah, seperti mana yang telah disebutkan oleh Ustaz Tarmizi, betul kita rasa sayu dan pilu kerana kalau tak silap saya sudah menjangkau 2 bulan kita tidak berjumpa dengan ahli keluarga yang tidak tinggal bersama kita. Jadi saya ingin tujukan soalan berikut kepada Dr. Nur Hidayati. Soalan dia adalah, saya dah lama tak peluk cium ibu bapa saya, dah 2 bulan ni. Apa salahnya kalau saya nak peluk cium sikit? Jadi apa pendapat Dr. Nur Hidayati? Sebenarnya kita semua kalau boleh kita memang nak physical contact. Kita suka peluk cium, kita suka bersalam-salaman dan culture kita itulah kita yang sudah kita buat sebelum era COVID. Tapi kerana COVID kita dinasihati supaya jangan peluk cium ataupun bersalam-salaman kerana kita tidak tahu sama ada bila kita melakukan salam-salaman atau cium satu sama lain kita boleh menjangkiti orang yang kita kasihi. Kita tahu bahawa setengah orang tidak mempunyai gejala COVID dan memang kebanyakan mempunyai gejala COVID seperti mungkin ada demam, mungkin ada batuk-batuk, sesama, sakit tekak, ada yang susah bernafas, tetapi sebelum mereka mendapat gejala simptom ini, ada yang tidak mempunyai sebarang gejala dan ini kita katakan pre-symptomatic transmission. Dan kalaulah kita berjumpa dengan ahli keluarga kita, mak bapak kita atau latar kita dan kita tidak mengetahui bahawa kita sudah pun dijangkiti COVID, kita boleh menghadiahkan COVID ini bila kita berjumpa dengan mereka. Dan inilah yang kita khawatiri, bahawa kalau yang kita dengan tidak sengaja, walaupun kita tidak mahu, kita mungkin memberikan COVID kepada mereka. Dan yang kita tahu kalau mereka menjangkiti COVID, ini boleh menyusahkan kesihatan mereka dan bawa kepada kesihatan yang lebih menurunlah untuk mereka. Jadi kerana inilah kita tidak kalau boleh kita tidak ingin sesiapa yang mengadakan lawatan untuk bercium atau berpelukan. Baiklah. Tunggulah selepas COVID kita buat gitu lagi ya. Ya, betul. Jadi seperti mana doktor telah sebutkan, kita harus elak untuk pelum cium ibu bapa kita, datuk nenek kita kerana mungkin mereka ni sihat dan mungkin kita ni ada sebarang penyakit yang kita tidak mahu seperti mana doktor sebutkan menghadiahkan penyakit ini kepada mereka. Jadi janganlah hadiahkan perkara yang yang berbahaya. Baiklah. Dan doktor mungkin seperti alternatif kita bila kita kunjung rumah ibu bapa kita, mungkin kita boleh tetap mengaplikasikan praktik-praktik selamat, safe practices dan mungkin dari segi safe practices tu kalau kita nak beri salam seperti mana kita tahu sangat masyhur salam mufti mungkin dari jauh kita boleh salam mufti. Saya rasa salam mufti ni mencukupilah buat masa sekarang untuk menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Baiklah Ustaz Tarmizi, kita akan beralih topik ini daripada kunjung-mengunjung rumah orang kepada topik kunjung-mengunjung rumah Allah. Ataupun dikenali sebagai masjid-masjid Singapura. Masjid pun kita dah lama tak berkunjung ke masjid, ya, betul? Jadi saya pun memahami bahawa setelah pemutus rangkaian jangkitan COVID-19 ini akan diangkat ataupun berakhir, kita akan memasuki beberapa fasa. Jadi mungkin pembukaan masjid itu pun akan melalui perbukaan ataupun fasa-fasa tertentu. Jadi soalannya adalah Ustaz Tarmizi, dah lama benar saya tak jejak ke masjid Ustaz. Asyik solat kat rumah sahaja. Bulan Ramadan dekat rumah, solat hari raya dekat rumah. Jadi saya nak rasa juga pahala solat di masjid Ustaz. Mungkin Ustaz Tarmizi boleh kongsi sama kita, insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz Syazwan. Memang ini pun antara perkara yang membuat kita rasa sedih.
selain daripada tradisi kunjung-kunjung di hari raya di pagi Syawal, saya rasa satu lagi tradisi yang sangat baik yang diamalkan oleh masyarakat kita adalah tradisi mengunjung ke masjid. Khususnya pada bulan Ramadan yang lalu ini, kami merindui melihat jemaah yang ramai di masjid, jemaah yang ramai memasuki masjid, perjalanan mereka ke masjid. Saya suka melihat penglihatan seperti itu. Tetapi begitulah nasib kita pada tahun ini. Tetapi saya rasa ini juga akan menjadi salah satu Ramadan yang pasti tidak akan dapat dilupakan. Ramadan yang akan kekal dalam ingatan buat selama-lamanya. Ramadan yang akan kita dapat ceritakan kepada anak dan cucu kita. Tetapi sekali lagi prinsipnya semua sama. Prinsipnya adalah apa? Untuk menjaga keselamatan semua orang. Ya, keselamatan para pekerja, staf masjid, para sukarelawan masjid dan anda semua sebagai para jemaah masjid. Memang kita nak duduk masjid sekejap, kita nak beriktikaf sekejap, kita nak solat sunat sekejap, tetapi kita harus menimbang ya antara apakah yang baik untuk kita adakan dan apakah yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih selamat adalah untuk kita tidak menjejak ke dalam masjid beramai-ramai. Ya, dengan itu sebab itu nanti selepas ini kita akan melihat masjid ini akan dibukakan mengikut fasa-fasa yang disebutkan oleh Ustaz Syazwan. Sebagai permulaan mungkin mereka akan buka untuk golongan yang sangat kecil, ya, dan akan dijaga ruangnya di mana mereka boleh solat dan sebagainya. Tidak boleh beramai-ramai, ya, tidak boleh bersalaman dengan orang-orang di dalam masjid juga. Ini semua demi kemaslahatan semua yang terlibat. Tetapi ini juga menunjukkan satu progres ya. Saya lihat kerana kita dapat juga akhirnya menjejaki masuk masjid, ya, dan kita berikanlah ruang ini kepada mereka yang lebih memerlukan. Siapa yang lebih memerlukan? Saya melihat ramai dari golongan masyarakat umat Islam kita, mereka ini kerja di luar, outdoor. Mereka kerja sebagai driver, mereka kerja sebagai delivery person. Sama ada syarikat-syarikat delivery yang besar yang hantar parcel dan sebagainya, ataupun yang hantar makanan. Mereka dalam waktu 3 jam tu mungkin mereka habis hantar satu lagi, habis satu lagi. Dan waktu itu mungkin akan membuat mereka terlepas solat mereka sekiranya tidak ada tempat dan ruang yang sesuai, yang sempurna untuk mereka. Jadi untuk memudahkan ya, Grab driver, taxi driver, ya, dan sebagainya, kita membuka ruang-ruang ini untuk memberikan prioriti bagi mereka semua. Saya juga nak selitkan satu nasihat ni bagi sekali lagi yang warga emas, ya, mereka yang berusia mungkin 55 tahun ke atas, kalau boleh pun elakkan. Okay, kalau boleh elakkan buat masa ini, kita solat di rumah saja dulu supaya kita ini tidak perlulah, kalau contohlah na'udzubillah min dzalik, ada Kementerian Kesihatan mendapati ada satu kluster baru di masjid. Pula tu kita pula hadir ke masjid pada hari itu. Kan? Nanti kita yang kena check, kita yang kena quarantine lagi, kita yang kena melalui pelbagai jenis check up dan sebagainya, merumitkan keadaan. Lebih-lebih lagi dengan usia kita ini akan membimbangkan anak-anak kita, ya, saudara mara kita tentang kesihatan kita. Jadi kita berikan ruang ini kepada mereka yang lebih memerlukan. Dan kita menantikan mudah-mudahan fasa yang seterusnya akan dibuka sedikit lagi, ya, kemudian sedikit lagi. Akhirnya, insya-Allah satu hari nanti dapat dikembalikan seperti yang dahulu kala, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita doa, mudah-mudahan Allah Taala memperkenankan doa kita. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada masjid-masjid kita dengan dalam keadaan yang sihat dan selamat, insya-Allah. Amin. Jadi seperti mana Ustaz Tarmizi telah menyebutkan, kita harus mengutamakan ruang-ruang solat kita bagi kaum muslimin muslimat yang bertugas sebagai essential service worker ataupun yang bekerja di luar, ya Ustaz Tarmizi, ya. Jadi kita berikan mereka keutamaan, insya-Allah. Dan dalam memberikan mereka keutamaan, mudah-mudahan Allah Taala pun akan memberikan kita ganjaran juga, insya-Allah. Jadi sekarang di media sosial kita ada challenge don't rush, Ustaz Mizi, ya, don't rush. Jadi mungkin kita pun tak perlu rush lah, we don't have to rush to the masjid at this moment. InsyaAllah kita bertenang-tenang sahaja, insyaAllah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan kembali ke masjid dalam keadaan yang selamat, insyaAllah.
Nanti Baiklah bila awak doktor. dapat awak Ya. punya Don't Rush Challenge, nanti tag saya. Saya nak tengok awak punya Don't Rush Challenge. Alamak, segan lah Ustaz Tamizi dah sound gini dekat tu. Tapi insyaAllah Ustaz, saya akan usahakan. Baiklah, kita berpindah kepada ahli panel kita iaitu Dr. Nur Hidayati. Jadi doktor, mungkin ada segelintir daripada masyarakat kita yang ada tanggapan yang mereka ini dah 2 bulan duduk di rumah, tak keluar tak ada interaksi dengan orang. Jadi tak mungkin mereka ada penyakit COVID-19 ini. Jadi mungkin soalannya adalah, saya tak sakit doktor. Tak mungkin saya menjangkiti orang lain. Jadi apa pendapat doktor? Memang benar bahawa kebanyakan mereka yang berpenyakit mempunyai gejala-gejala atau simptom seperti demam, rasa lesu, batuk-batuk, sesama, sakit tekak. Ramai yang begitu. Tetapi sebelum mereka mendapat simptom-simptom seperti demam, batuk-batuk, mereka mungkin sudah pun dijangkiti. Dan apabila sudah dijangkiti, walaupun mereka belum lagi mempunyai simptom seperti itu, mereka boleh menyebarkan menjangkiti orang lain. Ini yang dinamakan pre-symptomatic infection atau transmission untuk orang lain. Dan kalau ini berlaku, bukan mereka sengaja untuk hendak menjangkiti orang lain, tapi kerana mereka tidak tahu, inilah yang kita katakan hidden atau tersembunyi jangkitan COVID ini. Dan kita takkan boleh test semua orang yang masuk ke masjid atau datang ke rumah kita. Kita tak boleh test sebelum mereka datang. Kita cuma boleh test suhu badan, temperature. Tetapi kalau mereka sudah dijangkiti tapi belum ada gejala, kita tidak akan tahu. Sebab itulah kita kalau boleh tidak menggalakkan mereka yang tidak perlu ke masjid untuk ke masjid atau menziarahi untuk berhari raya. Dan kalau mereka harus ke masjid atau ingin melawat, kita harus ikut dari pandu yang diberikan oleh Ministry of Health, seperti pakai pelitup, mesti pakai QR code untuk pergi ke masjid, safe entry di handphone kita. Okeylah, di rumah tak ada QR code, tapi di masjid kita mesti ada safe entry sebelum kita masuk ke masjid. Dan so check in, check out. Kalau tidak nanti contact tracing pun susah, pasal kita check in tapi tak check out. Kalau boleh janganlah lama-lama, kerana kalau kita tinggal lama di dalam masjid lebih-lebih lagi daripada 30 minit, kita akan mendapat risiko lebih tinggi. Dan ini juga menyebabkan orang lain tidak dapat ke masjid. Jadi kita yang harus ke masjid, kita kata okeylah 30 minit, paling maksimum pun kalau boleh cepat-cepatlah keluar. Dan ini kerana di tempat yang tidak berangin, yang berkurung, jangkitan lebih tinggi. So kita kurangi kalau kita pulung. Jadi kita juga harus memakai pelitup sentiasa, mencuci tangan, menjaga kebersihan, pakai cecair pembasmi kuman, seperti yang kita selalu lakukan. Bukan ke masjid, tak payah pakai lagi, mesti pakai. Dan kita mesti tengok jarak pandu 1 meter at least apart, dan 30 minit paling maksimum lah dari kita masuk ke keluar. Kalau boleh lagi pendek lagi, bagus. Okey. Baiklah, terima kasih doktor kerana telah mengingatkan kami semua tentang garis pandu sebagai seorang individu yang bertanggungjawab yang seperti doktor sebutkan tadi, menggunakan pelitup, memastikan jarak 1 meter di antara kita, dan menggunakan cecair. Apa tadi doktor sebutkan? Saya cuma tahu bahasa Inggerisnya sanitizer. Jadi bahasa Melayu ni apa doktor? Kuman. Cecair pembasmi kuman. Masya Allah, saya telah belajar satu perkara yang baru pada hari ini. Jadi terima kasih doktor kerana mengingatkan kita sekali lagi tentang garis pandu tersebut. Dan juga mungkin saya nak bertanyakan kepada Ustaz Tarmizi tentang garis pandu ini. Kalau kita mengunjungi masjid-masjid kita Ustaz, haruskah kita bawa sejadah
dan menggunakan pelitup, ataupun sebagai tambahan, kalau saya dah ambil wuduk di rumah, mengapa saya nak kena basuh tangan dan gunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer lagi di masjid? Silakan Ustaz. Okay. So, banyak soalan awak. So, saya rasa kita seharusnya konsisten. Kalau kita di luar sana, kita disuruh untuk menggunakan pelitup muka, kita disuruh untuk menjaga higien, kebersihan kita, kita harus teruskan. Ya, tidak masuk akal kalau kita di tempat sekolah atau di tempat kerja, ya, kalau kita dah kembali ke office dan sebagainya, kita disuruh untuk buat ni semua, kita okey. Tapi bila masuk masjid kita tak nak pakai, saya rasa kurang susah nak diterima akal lah. Kerana kalau kita buat demikian untuk menjaga keselamatan semua orang di luar sana, kenapa kita tidak mahu menjaga keselamatan semua orang yang berada di masjid, semua jemaah, pekerja di masjid dan sebagainya. Kerana kita tidak tahu kita ni datang dari mana. Sebab kita rasa macam, Ustaz, saya datang dari rumah saya bersih. Tapi perjalanan awak dari rumah ke masjid, awak mungkin naik bas, naik taksi, awak pegang sana, pegang sini kan, kita tak perasan. Jadi sebab tu walaupun kita sudah berwuduk, ada baiknya kita menggunakan hand sanitizer lagi untuk bersihkan tangan kita lagi, supaya kita benar-benar yakin yang tidak ada kuman jangkitan yang boleh dijangkiti lah, senang cakap di masjid nanti. Jadi kita teruskan menjaga higien, menjaga kebersihan, cuci tangan. Kalau nak berwuduk sekali lagi, boleh pun. Ya, kita tahu kalau selama ni kan Ustaz, kita selalu dengar nasihat supaya jangan membazir air. Tapi dalam keadaan seperti ini, kita kalau tidak menggunakan air akan memudaratkan kesihatan dan nyawa. Jadi dalam keadaan seperti ini dibolehkanlah, insyaAllah. Baiklah. Jadi seperti mana Ustaz disebutkan, kalau kita bertanggungjawab di luar masjid dan sebagai seorang Muslim, kita haruslah bertanggungjawab di dalam masjid juga. Kita harus, kalau kita sayang orang-orang terdekat kita di luar masjid, dan kita haruslah juga sayang kepada jemaah masjid dan juga masyarakat Islam secara amnya. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Dan mungkin kita tahu Ustaz Tarmizi ni adalah ustaz yang sering sering berada di daerah Punggol. Jadi Punggol, saya lihat kalau kat Punggol tu ramai Ustaz orang yang selalu pergi ke masjid. Jadi mungkin orang kita semua rindu keadaan tersebut. Tapi insya-Allah lah kalau kita sama-sama meletakkan kepentingan kepada garis pandu ini, insya-Allah satu hari nanti kita akan kembali kepada masjid kita lah. Kita akan lihat daerah Punggol tu, rumah Ustaz Tarmizi tu ramai orang pergi masjid, insya-Allah satu hari nanti. InsyaAllah. Ustaz tinggal mana Ustaz? Saya tinggal daerah utara, dekat daerah Woodland Ustaz. Saya pun rindu juga masjid-masjid kat Woodland ni. InsyaAllah. Baiklah, kita sekarang akan berpindah kepada soalan terakhir buat ahli panel kita. Jadi soalan saya kepada Dr. Nur Hidayati, kenapa saya nak kena cepat-cepat keluar daripada masjid selepas solat? Saya rindu masjid. Seperti mana yang saya baru sebutkan, memang perasaan rindu tu memang berkobar dalam hati kita. Rindu. Bila saya ke Punggol, saya teringat masjid Al-Islah. Bila saya ke Woodland, saya teringat masjid Yusof Ishak. Jadi it's natural lah, masyarakat kita akan rindukan masjid. Jadi bila kita dapat masuk masjid tu, kenapa kita harus berada di masjid pada jangka masa yang sekejap saja? Kerana kita ketahui kalau kita berkumpul ramai-ramai, selalunya jangkitan lebih tinggi. Kalau kita duduk lama-lama, jangkitan lebih tinggi. Kalau kita usia meningkat, jangkitan lebih tinggi. Dan yang paling memusingkan ialah sekarang kita ketahui bahawa ada pre-symptomatic transmission, artinya sebelum mereka mendapat gejala simptom, kadang-kadang mereka sudah mempunyai penyakit COVID, jangkitan COVID ini, dan tanpa diketahui mereka mungkin kita pergi ke masjid. Kita sama ada kita yang membawa COVID ataupun kita mendapat COVID daripada masjid, dan kerana inilah kita tidak mahu ahli orang Islam kita yang mengunjungi masjid untuk mendapat jangkitan COVID. Dan mengikut garis panduan
kita tahu bahawa selalu kita letak 30 minit sebagai garis panduan semasa daripada kita masuk sehingga kita keluar daripada masjid, 30 minit. Tapi 30 minit sebenarnya panjang, lama. Sebenarnya kita tak perlu 30 minit untuk salat di masjid. Selalunya orang kalau 4 rakaat pun, 5 minit pun cukup kalau masuk, keluar. Jadi kalau kita terlalu lama, orang lain pun tak boleh dapat pergi ke masjid. Jadi kalau boleh kita janganlah duduk begitu lama, kerana saya rasa mungkin mereka pun tidak membenarkan terlalu ramai masyarakat Islam untuk masuk ke masjid pada setiap jam, at the same sitting lah. Dan kerana inilah saya rasa kalau kita sama-sama gotong royong untuk tidak hot di masjid, kita boleh membantu meringankan dan memberi kesempatan untuk orang lain yang ingin mengunjungi masjid juga. Dan apabila COVID sudah berlalu, kita bolehlah pergi ke masjid, duduk lama-lama bila COVID sudah tak ada lagi. InsyaAllah doktor, kita harapkan satu hari nanti gejala COVID-19 ini tak ada lagi ya doktor, mudah-mudahan Jadi yalah, kita buat masa sekarang ni kita bersepakat untuk tidak bersebelahan bahu di dalam masjid kan, di dalam ruang masjid kita tak bersebelahan bahu, tapi kita bersama-sama berganding bahu untuk melawan dan membasmi gejala COVID-19 ini insya-Allah. Baiklah, soalan terakhir saya buat Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Wahid yang saya hormati. Ustaz Tarmizi, kita pun dah lama Ustaz tak melakukan solat Jumaat. Saya ingat dah lama saya Dah berapa lama Ustaz? Tu dah tak tahu berapa lama ni, macam dah tak teringat lagi. Memang dah lama sangat kan? Lama sangat solat Jumaat tu. Tapi keistimewaan hari Jumaat tu masih lagi boleh dirasakan. Cuma mungkin ada setengah masyarakat kita bertanyalah, kenapa Singapura tak ada solat Jumaat? Dan apa jadi dengan syiar ataupun simbol Islam di Singapura akibat ketiadaan solat Jumaat ini? Ya, solat Jumaat ini merupakan satu kewajipan untuk umat Islam, khususnya orang lelaki. Dan setiap yang wajib itu mesti dilakukan. Sekiranya tidak dilakukan, maka si peninggal solat itu dia dikenakan dosa lah, of course. Tetapi kita sekarang ini meninggalkan solat Jumaat bukan kerana kita mahu, tetapi kerana ia dalam situasi yang sangat memudaratkan sekiranya kita teruskan. Jadi ini dalam fikir disebutkan ada satu prinsip namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Meninggalkan solat itu biasanya satu kesalahan yang besar. Tetapi kerana darurat yang sedang kita alami sekarang ini, maka ia membolehkan satu perkara yang biasanya tidak dibolehkan. Kita tidak dibolehkan untuk sengaja meninggalkan solat Jumaat. Tetapi kerana keadaan yang darurat ini, maka dibolehkan. Ya. Jadi kita kena faham dalam agama kita ini, agama Islam ni masya-Allah sangat lengkap, sangat merangkumi banyak perkara, banyak aspek, mengambil berat kemaslahatan setiap orang yang mengamalkan agama ini. Dia bukan setakat okey, kalau ada seru buat, kena buat juga kan, tidak ada jalan keluar yang lain. Tapi alhamdulillah kita dapat mempelajari dan mendalami agama kita, kita lebih rasa bersyukur kerana kita dapat dididik dan juga mempelajari prinsip-prinsip baru seperti ini yang selama ini kita ingatkan memang tak boleh, sebenarnya boleh ya, dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi adakah pahala Jumaat kita hilang? Tidak, kita haruslah tetap menggantikannya dengan solat zuhur. Itu yang kita tinggalkan. Mentang-mentang dah tak ada solat Jumaat, kita tak sembahyang terus. Itu pun salah ya. Kita kena solat zuhur. Kalau nak pahala ekstra, solatlah zuhur berjemaah dengan, kalau kita dekat rumah dengan ayah kita dekat rumah dengan anak lelaki kita solatlah jemaah, family members, immediate family members. 2 orang pun kira solat zuhur berjemaah kan, dapat pahala lebih. Ya. Dan juga Ustaz Syazwan tadi dah sebutkan, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapatkan pada hari Jumaat. Contohnya kelebihan untuk berdoa. Jangan lepaskan peluang untuk berdoa. Berdoa untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, ya.
supaya kembali kepada normal. Dan apa lagi awak sebutkan tadi soalan tentang syiar Ustaz, tentang simbol. Syiar. Jadi syiar ni of course lah, syiar ni memang kita nak sama seperti solat air raya pun kan, kita nak lihat ramai-ramai orang Islam berjalan kaki ke masjid, naik bas ke masjid, naik kereta ke masjid. Kita nak lihat tu memang seronok lah. Tapi kita tidak boleh nakkan sesuatu itu sebagai simbol saja, sedangkan ia itu bukan baik untuk diri kita, bukan baik untuk agama kita. Kerana kita nak syiar menghidupkan Jumaat dengan solat Jumaat, ramai-ramai ke masjid. Tetapi kita harus ingat juga kita ni hidup di dalam negara yang berbilang bangsa dan agama. Kalau mereka melihat kita ramai-ramai pergi ke masjid, ya, mereka akan rasa bimbang. Kenapa ada grup besar-besar ni ke masjid, sedangkan ia boleh mendatangkan kemudaratan bukan saja kepada orang yang ke masjid saja, tapi orang yang di luar juga. Jadi kita nak hidupkan satu syiar itu pun kita harus ingat ya, keadaan kita, situasi kita, dan juga virus ni memang sangat berbahaya. Seperti doktor sebutkan tadi, there is this thing called the pre-symptomatic. Kita tak nampak pun, kita tak rasa pun, kita tak boleh jangkakan pun. Tapi tiba-tiba rupa-rupanya bila pergi testing ada virus ni dalam diri kita. Jadi untuk mengelakkan situasi di mana kita tidak mahu yang the worst case scenario, kita tidak mahu melihat ada lagi para pesakit yang baru, kluster-kluster yang baru. Jadi kita elakkan dan kita jangan bimbang tentang syiar itu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada Jumaat. Kita terus beribadah, banyakkan berzikir ya pada hari Jumaat. Kita baca Al-Quran pada hari Jumaat untuk mendapatkan pahala-pahala yang telah Allah janjikan kepada kita. Masya Allah, terima kasih Ustaz Tarmizi kerana telah kongsi bersama kita semua pengamalan-amalan lain yang kita masih lagi boleh melakukan pada hari Jumaat, dan juga kerana mengingatkan kita semua tentang keindahan agama kita, kerana mempraktikkan agama kita ni insya-Allah akan terus kekal relevan di mana-mana situasi insya-Allah. Masya-Allah. Jadi saya rasa perkongsian kita pada hari ini sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat kepada penonton-penonton kita semua dan juga kepada saya. Sebelum kita akhiri program atau forum ini, saya ingin memberikan kata-kata terakhir atau peluang untuk menyebut kata terakhir kepada ahli panel kita tentang norma baru ataupun new normal, norma ataupun kebiasaan baru, new normal lah. Kita sering dengar perkataan ni, it's a buzzword, new normal. Jadi as kata terakhir, mungkin saya mulakan dengan Dr. Nur Hidayati. Ada kata-kata terakhir tak tentang bagaimana kita nak experience ataupun melalui new normal ini? Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Kita banyak new normal sekarang, tapi bukan untuk masyarakat Islam setempat saja, tetapi seluruh Singapura sebenarnya pun terpaksa mendakap new normal ini. Dan new normal ini artinya kita mesti ada handphone untuk safe entry, QR code. Kalau mereka yang belum tahu macam mana nak gunakan QR code untuk ke masjid, kita kenalah belajar dulu macam mana nak pakai QR code. Anak-anak mungkin boleh download the QR code dahulu. Kemudian kita mungkin kena belajar macam mana pakai Zoom, download the Zoom untuk di handphone ataupun di komputer riba. Kita mesti sentiasa ada pelitup, kalau boleh ada pelitup ekstra. Kadang-kadang kita tak tahu betul-betul simpan di mana, kita mesti ada ekstra, sama ada di kereta, di rumah, di handbag. Kalau boleh kita ingatkan sama-sama sama ada kita sudah kita menjaga kebersihan diri kita. Kalau ada hand sanitizer bagus, kalau tak ada pun cuci tangan dengan sabun pun mencukupi. Dan kita janganlah berebut, kita mesti sentiasa ada 1 meter distancing kalau boleh. Banyak bersabar. Dan saya rasa kalau kita sama-sama berganding bahu, kita boleh menolong membasmi jangkitan COVID ini.
Dan pada tahun-tahun kemudian, 10 tahun daripada sekarang, kita mungkin akan ketawa, kita akan like, do you remember 10 years ago? Kita tak ada hari raya, kita duduk kat rumah Zoom saja. Dan masa tu dia tanya Zoom tu apa? Mungkin masa tu Gani was Zoom lah. Tapi untuk masa ini, saya rasa kita sudah banyak belajar. Kita tiba-tiba pandai pakai komputer, tiba-tiba pandai pakai phone. Dan saya berbanggalah bahawa masyarakat Melayu pun sudah sanggup take on the challenge of technology. Tak nak terpaksa, tapi kerana terpaksa kita tiba-tiba pandai, which is good. Jadi kalau kita tengok positively, kita sudah banyak belajar kerana era COVID inilah. Yalah. Betul doktor, terima kasih. Jadi ada beberapa pengorbanan yang telah dilakukan oleh masyarakat kita, dan alhamdulillah kita pun dapat mempelajari beberapa skill-skill atau kemahiran-kemahiran yang baru. Baik doktor, jangan pergi mana-mana dulu. Saya nak tujukan soalan kepada Ustaz Tarmizi sebagai kata penutup Ustaz. Mungkin dari segi pengamalan agama kita dalam environment new normal ini, ada apa-apa kata-kata perangsang tak Ustaz Tarmizi? Saya rasa kita teruskan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus tak mengizinkan kita untuk terus beribadah, walaupun dengan perlu kita membuat perubahan-perubahan yang tidak dapat dielakkan. Okay. Saya ingin kalau boleh kita ni terus bijak dalam melaksanakan ibadah kita, bijak dalam cara kita berinteraksi, bijak dalam cara kita menjaga silaturahmi antara kita, kerana just because kita tidak boleh berjumpa, tidak boleh mengunjungi, tidak boleh memasuki masjid seperti biasa, tidak bererti kita tidak boleh teruskan hubungan kita dengan Allah, tidak bermaksud kita tidak boleh terus menimba ilmu, dan tidak maksud kita tidak boleh menghobi teman-teman, para saudara mara kita. Jadi saya setuju dengan doktor tadi, doktor sebutkan kena banyak sabar. Saya sangat setuju. Memang kita mungkin bila dah lama sangat duduk rumah, dah lama sangat tak boleh buat apa yang biasa kita buat, kita rasa stres lah Ustaz. Setuju Ustaz, rasa stres. Sebab kita ni dah restless, kita dah feeling uneasy. Jadi kita nak keluar, kita nak buat benda yang biasa kita buat, kita nak jumpa orang yang dah kita rindui. Tapi kita kena banyak bersabar. Mungkin ini ujian kita. Okay. Ujian kita mungkin rasanya hebat, tetapi saya pernah terbaca orang kata kita beli ujian kena duduk rumah aje. Ujian orang-orang zaman dahulu, waktu perang, waktu kemiskinan, waktu drought, waktu famine dan sebagainya, mereka lebih teruk. Jadi kita ni sebenarnya kita duduk rumah, ada TV, ada internet, kita duduk rumah boleh buat kerja, masih boleh dapat income, Kita duduk rumah, kebanyakan begitu insyaAllah masih boleh. Kita duduk rumah, anak-anak bersama kita. Kita duduk rumah masih boleh order makanan, delivery, supermarket delivery, kan. Macam-macam sebenarnya yang boleh kita nikmati. Jadi kita jangan terlalu bersedih. Saya menasihatkan diri saya dan semua, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah dah berikan kepada kita, nikmat kita yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya ke atas diri kita seperti yang dijanjikan, insyaAllah. Allah amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Hidayati. Kalau saya boleh rumuskan, Dr. Nur Hidayati, kata terakhir itu adalah untuk bertanggungjawab, terus bertanggungjawab dan juga terus bersikap positif, ya doktor? Terus bersikap positif. Dan rumusan pada Ustaz Tarmizi, perkongsian beliau adalah untuk sentiasa bersifat syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ahli panel kita kerana meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Semoga Allah SWT memberkati dan membalas jasa baik kedua ahli panel kita, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak ya Dr. Nur Hidayati dan terima kasih Ustaz Syazwan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton Salam SJTV kerana meluangkan masa juga bersama keluarga di rumah masing-masing dalam keadaan yang selamat untuk menonton program kita Tanyalah Pakar. Mudah-mudahan adalah manfaat sedikit buat kita semua insya-Allah, dan mungkin mudah-mudahan kita boleh beramal dengan perkongsian ahli panel kita insya-Allah. Dan juga saya ingin berminta maaf kalau ada apa-apa kesilapan dari pihak saya.
dan saya berdoa mudah-mudahan Allah SWT akan kembalikan kita kepada keadaan yang lebih selamat, keadaan yang lebih sihat insya-Allah, dan kita boleh satu hari nanti berjumpa dengan ahli keluarga kita yang tersayang. Tapi buat masa sekarang ni kita jumpa di media sosial saja insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Jadi masa telah pun mencemburui kita dan kita pun telah ke hujung rancangan kita. InsyaAllah terus bersama Salam SCTV dalam program-program yang bermanfaat buat kita semua, dan insyaAllah kekal selamat di rumah masing-masing insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.